syarat ataupun 7 perkara yang perlu kita jaga ketika mana kita membaca surah Fatihah untuk pastikan Fatihah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dipanggil Fatihah yang sah. Kita akan sambung yang kelima daripada 7 peraturan membaca surah Fatihah di dalam sembahyang kita. Yang pertama yang kita dah bincang tuan-puan, Fatihah ini mesti dibaca secara tertib mengikut susunan yang telah diperuntukkan oleh syarak. Yang keduanya mesti dibaca secara berturut-turut, tidak boleh di-cross dengan perkataan yang tidak disunatkan. Sekiranya kita berhenti, kita masukkan ataupun kita ucapkan perkataan tidak disunatkan, maka menyebabkan Fatihah kita ini dipanggil batal Fatihah, bukan batal solat. Jadi Fatihah ini dia agak rigid, dia agak ketat peraturan membaca dia tak sama dengan bacaan surah. Adapun bacaan surah dia sangat ringan peraturan dia, hanya kita perlu jaga dari sudut disiplin tajwid saja. Tetapi Fatihah tak memadai kita jaga disiplin tajwid tanpa kita melihat peraturan fiqh ataupun peraturan syarak. Kerana syarak menggabungkan di antara peraturan ketika kita menutur bacaan Fatihah ini, mesti kita jaga disiplin ilmu tajwid dan juga disiplin ilmu fiqh ataupun peraturan syarak. Sebab itulah yang ketiga yang mesti kita jaga ialah menjaga setiap huruf sebutan kita pastikan betul dari sudut makhraj ataupun kedudukan huruf. Dan yang keempat, kita jaga ke semua 14 tasydid. 14 tasydid jangan kita kurang, jangan kita terlebih. Jangan kita tambah, jangan kurang. Tasydid 14 mesti kita penuhi ataupun kita tunaikan ke semua 14 tasydid di dalam surah Fatihah. Baik, kelima hari ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan kelima daripada 7 peraturan membaca surah Fatihah ialah tidak boleh berhenti yang lama ataupun diam yang lama. Antara ayat-ayat dan kalimah-kalimah di dalam surah Fatihah. Ayat 1 nak sambung ayat 2 tidak dibenarkan berhenti yang lama. Ini kalau kita tak tahu peraturan itu pun tak sedar, kita termiss berhenti lama. Dia ada kadar masa diperuntukkan. Tak boleh lebih daripada kadar tersebut. Kalau lebih, maka dia panggil putus syarat ataupun terbatal syarat, mesti repeat balik Fatihah. Mesti repeat balik Fatihah. Baik. Tidak dibenarkan ataupun tidak boleh diam yang panjang, yang lama antara ayat-ayat dan kalimah-kalimah di dalam surah Fatihah. Baik, kita nak tahu lama ni tuan-puan, lama ini melebihi kadar masa waqaf yang dibenarkan. Waqaf yang dibenarkan ketika membaca Fatihah, bukan membaca surah lain, dia tak sama. Surah lain kita boleh waqaf lama. Baca surah sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawtharu. Waqaf lebih daripada kadar peruntukan. Boleh. Tak perlu kita sambung balik. Kenapa? Kerana surah dia peraturannya tidak ketat seperti peraturan membaca Fatihah. Walaupun kita lama berhenti. Fasalli li rabbika wanharu. Dia tidak memutuskan mualaf bacaan di antara ayat pertama dengan ayat kedua. Boleh. Lama pun tak apa. Dia tidak ada mualaf yang diperuntukkan ketika membaca surah. Cuma kalau lama tu sunat mula balik dengan bismillah lah. Itu saja. Tapi tidak perlu kita mula awal balik. Tapi kalau Fatihah wajib, dia ada peraturan dia. Ketika baca Fatihah di dalam solat, mesti baca secara berterusan, tidak dibenarkan untuk berhentian lama. Nak berhenti kadar masa sekadar waqaf. Waqaf ni apa? 1 kali tarik nafas. Itu waqaf, berhenti. Sekadar sempat untuk kita tarik nafas, walaupun tak tarik nafas. Tak tarik nafas pun berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Contohlah dia tak tarik nafas. Dianggap berhenti yang diperuntukkan. Kadar masa dia tidak boleh lebih daripada masa yang dibenarkan untuk wakaf, iaitu 1 kali tarik nafas. Baik, kadar masa dinamakan diam yang lama apabila diam ataupun berhenti yang lebih daripada masa untuk bernafas. Dan kadar masa berhenti daripada penat dengan tiada uzur di sisi syarak. Kalau kadar masa dia berhenti kerana penat, maka itu dibenarkan. Tapi lebih daripada kadar masa penat, bagi orang yang semput tuan-puan, nak kena berhenti kadar lebih daripada kadar bernafas. Kalau berhenti wakaf biasa ini dia tak sempat lagi, tak boleh nak teruskan. Kenapa? Kerana semput. Ataupun orang panggil apa? Penat. Maka dibenarkan untuk berhenti kadar untuk menghilangkan penat. Okay. Dan dinamakan diam yang lama juga sekiranya diam ataupun berhenti sekejap bertujuan untuk memutuskan bacaan Fatihah. Ini isu dia berhenti sekejap tapi niat dia untuk memutuskan Fatihah. Kalaulah ada niat. Ini tetap dinamakan diam yang lama. Kenapa? Kerana dia niat untuk memutuskan Fatihah. Sekiranya kadar diam yang panjang masa dengan tiada uzur, tiada diuzurkan oleh syarak, atau diam yang pendek bertujuan memutuskan bacaan Fatihah, nescaya wajib diulang bacaan surah Fatihah bermula daripada awal. Kalaulah dia stop lama yang tidak dibenarkan oleh syarak, kalau lama dibenarkan, okey. Dia ada lama yang dibenarkan, iaitu sekiranya lama kerana keperluan. Walaupun lebih daripada kadar yang diperuntukkan. Tetapi kenapa dia lama berhenti daripada kadar yang diperuntukkan? Kerana ada hajat. Keperluan. Apa keperluan dia? Keperluan dia contoh di perenggan terakhir dia sebut. Contoh kerana mengingat ayat yang dia lupa. Kalau contoh dia lupa ayat, tiba-tiba terpaksa berhenti lama daripada kadar yang diperuntukkan, maka dibenarkan. Sekiranya tidak mengulang bacaan daripada awal surah Fatihah, nescaya batal sembahyang apabila turun rokok. Apabila turun rokok, dia berhenti yang lama daripada kadar yang diperuntukkan, tiba-tiba dia rokok tanpa dia repeat balik, maka batal sembahyang dia. Selagi dia tak rokok, tidak membatalkan. Kenapa dia batal mula daripada rokok baru batal? Kerana sebelum rokok, syarak memberi peluang kepada dia untuk ulang balik. Selagi mana dia tak rokok, tidak terus batal sembahyang dia. Dia hanya batal Fatihah. Dia hanya kena repeat Fatihah. Jadi kalau rokok saja dia, maka ketika itu segera batal sembahyang. Kalaulah dia tak tahu, dia menyebabkan dia terus tanpa dia sedar, teruskan dalam keadaan melakukan perbuatan yang tidak sah. Termasuk dalam kaedah tiap-tiap melakukan ibadah yang fasidah haram. Apabila batal sembahyang, dia terus lagi perbuatan yang batal itu, maka haram melakukan perbuatan yang rosak. Dia meneruskan perbuatan yang rosak. Itu impak dan implikasi kepada perbuatan yang tidak sah. Dia bahaya sekiranya kita tak tahu peraturan sembahyang. Baik, serta tuan-puan. Last kali. Sekiranya uzur ataupun ada keperluan terpaksa berhenti lama, boleh. Berhenti lama ni contoh apa? Contoh dia lupa ayat. Itu dibenarkan. Tak perlu repeat balik. Adapun diam yang lama kerana uzur di sisi syarak. Apa dia contoh uzur? Seperti diam disebabkan mengingat ayat yang dibacanya, maka tiada putus mualaf Fatihah, tak perlu repeat balik. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tak datang. Tak datang, dia lupa, tak datang.
dia lama berhenti lebih daripada kadar yang diperuntukkan, maka tidak membatalkan mualat Fatihah dia. Walaupun jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang berlaku pada kita tak lupa Fatihah. Kerana kita memang cekaklah Fatihah ni. Hari-hari dia ulang benda yang sama. Belah kali kita ulang benda yang sama. Jarang risiko untuk terlupa Fatihah, tapi boleh. Boleh jadi Allah nak lupakan kita. Tapi kalau lupa, kita dah tahu peraturan. Tak perlu ulang balik bismillah. Walaupun lama dia lupa. Kenapa? Kerana itu uzur yang dibenarkan oleh syarak. Seperti berlaku tuan kepada Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Jangan kita kata kita rasa hebat ni lupa. Dia kata mana ada orang lupa Fatihah. Ustaz, Fatihah takkan lupa. Kita kira nisbah kita. Sedaplah bercakap, tanya Allah tak uji kita. Ada satu kisah masyhur tuan-tuan berlaku kepada Ibn Hajar Al-Asqalani, tokoh yang terkenal dalam mazhab kita. Ibn Hajar dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i, ada dua orang tokoh terkenal, nama yang sama bin berbeza. Seorangnya murid, seorangnya guru. Yang pertama Ibn Hajar Al-Haytami, tokoh yang terkenal dalam bidang fiqh kepakaran dia. Tokoh yang kedua nama dia Ibn Hajar Al-Asqalani, tokoh yang terkenal dalam mazhab kita juga, tapi dia lebih terkenal dalam hadis, dipanggil muhaddithin. Murid kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Guru kepada Syekh Zakaria Al-Ansari nama Ibn Hajar Al-Haytami. Dia beza, dia era yang berbeza. Nak cerita tuan-tuan, Allah lupakan Ibn Hajar Al-Asqalani Fatihah. Tidak membatalkan mualaf, tak perlu repeat. Kalau baca sejarah memang dia pun tak repeat, dia terus saja. Dia ni pada zaman dia di Mesir, dia merupakan imam besar Jami'ul Azhar. Dia panggil Masjid Azhar. Belum tertubuhnya Universiti Azhar yang ada pada hari ini. Dia panggil universiti tertua adalah Universiti Azhar. Masa tu belum ada lagi. Dikenal sebagai Jami'. Jami' ni macam kita ni. Ni dia panggil perhimpunan belajar macam kita talaqi ni. Kitab bawa, dia panggil Jami'. Jami' Al-Azhar ni, Masjid Al-Azhar ni tempat terkenal di bumi Mesir, melahirkan intelektual dan ulama besar. Walaupun tidak ada universiti, itulah dia tempat lahirnya para ulama di Masjid Azhar. Dan imam besar ketika itu nama dia Ibn Hajar Al-Asqalani. Satu hari, macam mana dia lupa Fatihah, dia datang nak semayang Maghrib. Dia tengok seorang wali Allah yang hidup satu zaman dengan dia. Nama dia ialah Iman Faraghli. Terkenal hidup satu zaman. Dia terkenal dengan kepakaran muhaddithin, fiqh, itu apa hadis. Dan Iman Faraghli ini terkenal dalam bidang kusufiah. Dia terkenal dengan nama tersebar di bumi Mesir. Iman Faraghli seorang wali Allah, seorang ulama sufi. Ketika dia lalu nak pergi ke masjid, lalu dia tengok Iman Faraghli sedang sedang bungkus barang-barang jualan dia. Tutup kedai. Iman Faraghli jual ganja depan Masjid Azhar. Itu Iman terkejut tengok tu. Lalu tengok kepada Iman Faraghli sedang bungkus siap menyiapkan tutup kedai nak pergi solat. Terdetik di hati dia, dia kata Iman Faraghli jual ganja depan Masjid Azhar, sedangkan dia ini adalah terkenal dengan sufi, ulama sufi. Ada orang cakap dia ni ulama sufi dan nama dia terkenal di bumi Mesir. Tiba-tiba jual ganja depan masjid. Itu saja detik dia tak cakap apa pun, dia hanya detikkan dia. Lalu dia pun masuk. Tak jumpa pun Imam Faraghli. Imam Faraghli jadi makmur pada dia. Lalu dia semayan baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh nak sambung alhamdulillah. Terpaksa jemaah ni tegur dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru dia boleh sambung. Ar-Rahman tak boleh sambung, lupa. Jemaah sambung, jemaah tegur. Ar-Rahmanir Rahim. Dia pun sambung Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin, hilang lagi. Lupa.
dilupakan oleh Allah Ta'ala. Lalu jemaah tegur Maliki Yaumiddin, sampailah 7 ayat ke-7, 7 ayat dia lupa, sampai selesai saja solat dia wirid. Kemudian jemaah meluru tanya dia, ya imam, apa iman lakukan sehingga iman dilupakan oleh Allah Ta'ala yang tak pernah berlaku dalam sejarah iman Masjid Azhar. Allah lupakan, dah nama terkena. Ibnu Hajar Al-Asqalani muhaddisin itu pun 100,000 hadis dia hafal dan kepala dia. Tiba-tiba Allah lupakan, bukan lupakan hadis Fatihah dalam salat. Lalu dia jawab kepada jemaah, dia kata, yang seingat aku tidak pernah melakukan dosa yang besar pada hari ini melainkan 1 detikan hati aku terhadap Syekh ataupun Iman Faragli. Lalu jemaah kata, mungkin kerana kesalahan inilah detikan hati mungkin salah pergi bertemu dengan dia minta maaf. Banyak lagi cerita tuan-tuan, tapi kita nak ambil angle ni saja. Dari sudut dia dilupakan oleh Allah Fatihah dan dia tidak mengulang Fatihah. Kenapa? Kerana walaupun lama dia berhenti kadar yang diperuntukkan, dia teruskan, dia tak repeat balik Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana peraturannya, kalau ada keperluan kerana lupa terpaksa berhenti lama, maka itu diuzurkan oleh syarak, tak menjadi kesalahan. Baik, saya tuan-tuan, itu peraturan yang kelima. Kita terus kepada peraturan yang keenam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ada 7 peraturan membaca Fatihah, yang keenamnya dia lebih ketat tuan-tuan. Baca Fatihah ini dia lebih ketat. Itu yang perlu kita fokus. Yang keenam yang perlu kita jaga ketika membaca Fatihah di dalam sembahyang, selain daripada kena berturut-turut, tak boleh berhenti yang lama dan tak boleh keras dengan perkataan tidak disunatkan. Apa dia lagi? Yang keenam ialah membaca segala bacaan Fatihah. Kalau yang keempat tuan-tuan, yang ketiga, yang keempat. Ketiga, kena jaga huruf. Ucapan kita menuturkan setiap huruf Fatihah dengan betul walaupun tak tepat. Segala makharijul huruf, kedudukan huruf. Kita tahu kalau huruf ha itu mana kedudukan dia, di tengah halqum, jangan di bawah pangkal halqum, itu kedudukan huruf lain. Cara kita jaga dia, pastikan kedudukan dia betul. Ain di tengah halqum, tahu kedudukan keluarnya huruf. Setiap huruf kita tahu. Ia di mana? Di tengah lidah, bukan di hujung lidah, bukan di pangkal lidah. Ketika sebut ia, kita tahu dia punya lidah kita tempat mana yang kita nak naik, tempat mana yang kita nak kontrol. Itu dipanggil jaga. Ketika mengucapkan 141 huruf Fatihah ini, jaga ketika kita lantunkan vokal kita, pastikan dia keluar daripada makhrijul huruf ataupun kedudukan huruf. Yang kedua, kita jaga apa lagi? Kita jaga setiap syaddah, pastikan ada, jangan kurang. Dan yang keenamnya, kita jaga apa dia? Setiap baris jangan tersilap. Mesti membaca segala bacaan Fatihah dengan betul, semua baris, dan tidak boleh dibaca dengan lahan, yakni kesalahan baris. Ni kena perhati baris. Kalau biasa Fatihah ni kita ingat baris tuan-puan, kadang-kadang doa je, kadang-kadang terlupa baris dihantam, terlupa baris tertukar makhraj, panjang pendek doa. Fatihah ni jangan kita berlaku, tapi kena jagalah, kok kita terlupa, tersasul, kena repeat balik. Walaupun dia tak haram, kalau tersasul dia tak haram. Daripada daripada ta jadi ti jadi tu, dia tak haram kalau tersasul, tetapi kena ulang balik. Tak ulang, batal sembahyang. Itu bahaya kat situ, takut walaupun kita jarang kita ubah dia punya baris. Baik, baris ni tuan-puan, dia ada 2 hukum. Kita akan baca 2 hukum. Hukum yang pertama, dia panggil kita ubah baris yang boleh menjejaskan makna. Ini ada impak dan implikasi. Kalaulah kita tukar baris daripada ta, siratal ladzina an'amta alaihim, kita tukar kepada siratal ladzina an'amtu alaihim,
Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita tukar ti ataupun tu. Asal dia ta. Ini pertukaran yang menjejaskan makna. Kesan dia ialah kesan dia kalaulah sengaja maka haram, batal sembahyang. Kerana sengaja, dia tahu makna bertukar, sengaja dia tukar. Ini haram dan batal sembahyang dia. Tapi kalaulah tak sengaja, tak batal sembahyang tapi wajib ulang. Tak haram, tak batal sembahyang, wajib ulang. Kalau tak sengaja, tersasul, tersilap, terlancar kata, itu dia punya hukum dia. Yang kedua, hukum yang kedua kita kena tahu tukar baris yang tidak menjejaskan makna. Makna tetap makna yang sama. Makna yang sama tukar. Siratal lazi dia tukar. Tukar za kepada zai itu tidak bertukar makna. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin tetap makna hari. Tak bertukar pada makna lain. Walaupun tak bertukar makna tetapi dia ada hukum. Hukum dia yang pertama haram. Kalau sengaja haram, ditukar dengan sengaja. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, ditukar dengan sengaja. Haram tukar dengan sengaja. Cuma dia tak batal sembahyang, tapi wajib ulang. Kalau tukar dengan sengaja wajib ulang, tak membatalkan sembahyang kerana dia tak menjejaskan makna. Baik, kita tengok dulu yang pertama. Hukum yang pertama, kalau tukar yang menjejaskan makna. Kalau tukar dengan sengaja haram, batal sembahyang. Tapi kita nak cerita hak tersasul, jarang orang tukar dengan sengaja. Dia sengaja siratal ladzina an'amta, sepatutnya tiba-tiba dia hantam tu lah pula hari ni lama dah duduk ta cuba ti tu sekali. Dia sengaja tukar jawab dia haram dan batal sembahyang. Tapi kalau tersasul, tersilap, tak haram tapi wajib ulang balik. Tak ulang balik baru batal. Tu. Bacaan kalimah Fatihah dibaca dengan baris yang salah. Baris yang salah ni terma dia lahan. Kalau kita biasa bertemu dengan lahan, merujuk pada bacaan yang salah baris. Boleh menjejaskan maknanya seperti dibaca an'amtu alaihim. Itu boleh menjejaskan makna, bertukar makna. Dengan didhammahkan ta atau dibaca an'amti alaihim dengan dikasrahkan huruf ta. Atau bacaan lahan yang tidak mempunyai makna seperti dibaca kalimah dalam Fatihah siratal lazi, tak bertukar makna, tetap makna yang sama. Allazi dengan allazi, cuma dia panggil tidak ada makna. Hukum dia sekira dibaca dengan sengaja. Sengaja dia tahu dah, lagi pula tahu akan haram membaca dengan salah baris. Bukan jahil dimaafkan oleh syarak. Jawab dia nas dia haram lagi batal sembahyang. Kalau dia sengaja bertukar makna tapi hantam juga, tu batal sembahyang dia. Bukan nanti rokok baru batal. Ketika dia sengaja, dia ulam itu, dia buat dengan sengaja itu, dia tahu makna bertukar dan dia haram, maka jawab dia tumpuan ketika itu batal sembahyang, bukan nanti dia turun rokok. Adapun sekira tidak sengaja, macam tersasul, tersilap, bacaan lahan tersebut atau disebabkan jahil yang dimaafkan oleh syarak, maka tiada batal sembahyangnya. Sungguh pun tak batal kerana dia tersasul. Sepatutnya siratal ladzina an'amta alaihim, sepatutnya, tapi dia baca siratal ladzina an'amta alaihim, terlupa. Walaupun hari-hari duk baca nya terlupa, jadi ti pula. Tapi dia perasanlah dia terlupa itu. Dia perasan terlupa, tak haram atas dia, tak batal solat, tapi kena repeat balik. Ulan balik. Nak ulan mula bismillah ke ataupun nak ulan silap? Ini cara dia mudah saja nak kenal. Ulan tempat yang silap. Kerana tak perlu kita ulan bismillah balik. Ulan bismillah balik itu isu ataupun kes sekiranya kita diam yang lama yang memutuskan mualaf. Itu peruntukan peraturan lain. Baik. Settle.
Dia sirata ni tuan-puan, siratal ladzina an'amta ni kamu, nikmat, an'amta alaihim, nikmat yang kamu berikan. Kamu itu merujuk kepada Tuhan. Kalau ti dia tak bertukar, bukan bertukar jantina. Arab ni biasanya kalau ta untuk kamu, kalau ti untuk perempuan. Tetapi dalam isu ini dia tidak bertukar, kerana perempuan tidak ada, Allah tidak ada betina, tidak ada perempuan dan tidak ada lelaki. Tetapi ulama kata kenapa menjejaskan makna? Dia panggil menjatuh dan merendahkan martabat Tuhan. Ini disebut di dalam kitab apa nama ini, I'anatul Talibin. Kenapa batal? Sedangkan ta itu kamu, dengan maksud kamu yang memberi nikmat. Yani Allah Ta'ala yang memberi nikmat. Apabila dibaca ti, dibaca tu, maka dia bukan bertukar jantina, tetapi dia menjatuh dan merendahkan martabat ketuhanan. Itu boleh menjatuhkan dia. Kerana ta itu kekuatan dia. Kekuatan Allah Ta'ala. Kamu yang memberi nikmat kepada orang-orang yang diberi nikmat. Baik. Settle tuan-puan. Ada hukum yang kedua. Hukum yang pertama settle. Kalau salah baris yang menjejaskan makna, sengaja batal sembahyang. Kalau tak sengaja, dia kena repeat balik. Settle. Tak batal solat. Yang kedua, ada salah baris yang tidak menjejaskan makna. Makna sama, tak menjejah. Maliki yaumiddin. Dia kata kita ejah hari ni. Jadi maliki yaumiddin. Kalau sengaja haram. Walaupun tak batal sembahyang. Kenapa? Kerana dia tak bertukar makna. Tak batal sembahyang. Sungguh pun tak batal sembahyang, tetapi haram hukum dia. Adapun lahan yang tidak bertukar makna seperti dibaca maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Itu salah. Tu pun jangan ingat salah pula. Salah lagi, maliki yaumiddin lupa. Ingat maliki yaumiddin. Sebab apa? Sebab dah belajar dah. Belajar hak salah tu. Jangan duduk buat hak salah pula. Seperti mana kita sebut, tuan-puan kena pandai, panggil apa, pandai tengok gaya bahasa kita. Contoh yang salah bukan untuk diikuti, itu untuk cerita bahawa contoh ini salah, bukan untuk dibuat. Ini betul untuk dibuat. Jangan kita buat dua-dua, kerana ada contoh dua-dua dalam kitab. Ada contoh yang betul, ada contoh yang salah. Seperti saya sebut semalam di tempat lain, ada orang baca kitab isu bulan Ramadan, jima' di bulan Ramadan. Hukum dia ialah diwajibkan kafarah yang sangat berat. Pertamanya tuan-puan, kafarah dia berat, iaitu wajib berpuasa 2 bulan 60 hari berturut-turut, tidak dia boleh dibenarkan untuk selan walaupun 1 hari. Berat kafarah jima'. Maka di dalam kitab mengatakan hailah cara untuk mengelakkan jima', iaitu bagi mereka yang berbuka puasa terlebih dahulu barulah jima', maka terselamat daripada kafarah. Maka ada orang faham, dia kata boleh buatlah. Dia kata kalau siapa nak mengelakkan daripada kena kafarah, buka puasa dulu baru jima'. Ini orang tak faham. Ulama nak cerita ni contoh saja, tapi jangan buat. Kalau buat dosa besar. Kenapa? Ada 2 dosa. Dosa pertama, membuka puasa dengan sengaja, itu adalah haram, dosa besar, bukan kecil. Yang kedua, apabila dia buka saja dosa besar dan dia wajib imsak, tidak dibenarkan untuk buka untuk makan seterusnya. Bukan makna tuan-puan kalaulah dia buka sekali dia boleh makan dah. Itu bagi orang yang dibenarkan berbuka, boleh makan. Contoh tuan-puan, orang yang dalam musafir dibenarkan untuk dia berbuka. Mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Orang yang dalam musafir dibenarkan untuk dia tak puasa. Dia boleh buka kalau dia puasa di rumah, travel, dia boleh buka. Boleh saja, bukan sunat. Buka dan terus makan.
Tetapi kalaulah dia ini buka dengan sengaja yang tidak dibenarkan, haram dia buka dan dia teruskan makan, haram. 2 kali haram. Haram buka, kemudian selepas daripada itu dia jimuk, haram perbuatan jimuk tersebut. Tu dia panggil jimuk yang haram. Tu orang silap faham tu apa. Ada orang mengajar, dia kata ada cara nak buat, kena mengaji lah. Rupa dia pun silap juga. Dia kata bukan tak ada cara. Yang tak tahu cara ni tak mengaji. Orang mengaji pun tak faham juga. Mentor itu pun silap faham. Dia kata ada cara dia. Anak murid tanya, cara macam mana Ustaz? Cara dia kena buka dulu. Baru jima. Ada dia suruh buat. Orang dalam kitab tu contoh kata tak kena kafarah. Bukan suruh buat. Kalau buat haram, dosa besar. Tu berhati-hati dengan ibarat dan gaya bahasa kitab tuan-tuan. Tu dia kena belajar, berguru nak fahami kitab ini. Tak boleh faham gitu saja. Ayah bahasa dia walaupun nampak simple saja. Last sekali tuan-tuan. Maka sekiranya ada pun lahan yang tidak bertukar makna seperti dibaca Maliki Yaumiddin. Dia silap dah tu. Asalnya Maliki Yaumi. Maka haram dengan sengaja. Kalaulah dia sengaja, dia kata dah tak bertukar makna, hantamlah kok mana pun. Maliki Yaumi pun tak apa. Maliki Yauma pun tak apa. Maliki Yaumu pun tak apa. Kerana tak bertukar makna, tetap makna hari. Jawab dia walaupun tak bertukar makna, kalau sengaja, haram. Tak boleh pindah-pindah. Baris dia bawah, jangan pindah. Tak boleh rasa sedap lama dah. Yauma ni kita ubahlah pula. Tak boleh, haram kalau ubah. Maka haram dengan sengaja dan wajib diulang dengan bacaan yang betul. Kena ulang balik Maliki Yaumiddin. Maka sekiranya tidak diulang dengan bacaan yang betul, nescaya batal sembahyang dengan turun kepada rukuk. Ni turun pada rukuk baru batal sembahyang. Maka sekiranya tidak sengaja, tidak haram tetapi wajib ulang. Maka kita tersasul tuan-tuan nak sebut Maliki Yaumi, tiba-tiba tersasul jadi Maliki Yaumiddin. Itu kita boleh. Maka sekira tidak sengaja, tidak haram tetapi wajib diulang bacaan dengan betul, maka sekira tidak dibaca dengan betul, nasib batal sembahyang dengan turun rukuk. Batal sembahyang dengan turun rukuk. Habis tuan-tuan. Ada satu tuan-tuan contoh terakhir. Bahaya terkadang tak perasan. Dia ubah di mana tuan-tuan? Dia ubah baris. Kalau tuan-tuan perasan, siratal ladzina an'am. Ada orang dia tambah baris daripada itu sukun, dia tukar, dia fatahkan. An'am. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'am. Sepatut an'am. Dia an'am, dia tambah. Itu bukan kesalahan ringan. Tambah huruf tak jadi kesalahan ringan. Kesalahan besar yang menjejahkan sembahyang dia, menjejahkan Fatihah dia, kerana dia tambah tambah huruf dan juga baris. Na'am. Asal dia an'amta alaihim. Dia na'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Dia baca cepat, kita pun tak perasan. Dia baca cepat, diri dia memang tak perasan. Orang lain ni nak terih ni kadang-kadang tak perasan. Kenapa? Kerana cepat baca. Tu kena berjaga-jaga tuan-tuan. Tempat-tempat yang confuse itu kena tengok baris, tengok buka balik dia punya panggil skrip tu, tengok lagu mana dia punya huruf dia. Siratal ladzi an'amta. Bukan, jangan hidupkan. Okey, yang terakhir tuan-tuan. Yang ketujuh, mesti dibaca surah Fatihah sekira-kira didengar suaranya ke telinga sendiri. Ini samalah dengan ucapan takbiratul ihram, wajib dibaca. Yang wajibnya ialah telinga sendiri dengar. Yang sunatnya ialah lafaz kalau sembahyang jenis jahar, sunat dijahar, sekurang-kurang orang lain seorang dengar dengan jelas. Maksud ni tuan-tuan selalu kita sebut, kita dah ulang sebelum daripada ni, ini kena clear betul-betul. Yang kata an yusmi'a nafsahu jami'u hurufuhu. Ini peraturan yang disebut dalam kitab Al-Baijuri Ibn Qasim jilid yang pertama, an yusmi'a jami'u hurufuhu. Mesti diperdengarkan di telinga kita jami'u hurufuhu,
semua huruf Fatihah. Tak boleh separuh-separuh saja. Apa yang kita nak dengar? Mendengar makharijul huruf, kedudukan huruf. Kita dengar. Bukan dengan suara. Suara yang mengandungi kedudukan huruf yang jelas. Tuan-puan dengar tak? Allahu Akbar. Tuan-puan sebut kaf dan hamasnya jelas. Jelas. Bukan aqa. Nampak tak? Kita tahu kedudukan aqa, kedudukan ak. Kita tidak sebut di pangkal halqum, tapi kita menyebut di tengah halqum. Mana itulah dia betul sebutan kita. Kenapa? Karena diri kita dengar. Itu. Dengar apa dia? Dengar makhraj, sebutan makhraj huruf. Jangan dengar suara saja. Suara saja, kalau dengar suara tanpa jelas makhraj, itu dinamakan berbisik. Mana dalil dia? Nas ataupun fakta ulama dalam kitab Bajur Ibn Qasim. Al-Iman Bajur mengatakan, wala yakfi tahriku lisanihi bighairi isma'in. Tidak sah, yakni tidak memadai menggerak-gerakkan bibir ataupun lidah bighairi isma'in, tanpa mengeluarkan suara yang boleh didengar. Suara mengandungi makharijul huruf yang boleh didengar. Itu dinamakan sembahyang berbisik. Kesimpulan tuan-puan, ada dua jenis sembahyang yang tidak sah, tidak dinamakan ucapan. Ada satu sahaja yang sahnya ialah mengeluarkan, melantunkan vokal kita sehingga didengar di telinga kita sendiri. Dengar apa dia? Dengan makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar jelas sin kita, hamasnya cantik, mi kita bukan me, bis bukan bes, alhamdulillah bukan dole, alhamdulillahi rabbil alamin, be, le, tu dia dengar bukan le, li, alhamdulillahi rabbi, dia dengar bi bukan be. Dia kira dia selia orang Melayu kita tuan-tuan, kalau mi dia hantar me, kalau bi dia hantar bel, kalau maliki yaumiddin. Ala lagu Bollywood. Maliki. Patu pula yaumiddin. Bukan yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dia maliki yaumiddin. Belakang kena ada lah. Itu ala Bollywood tu. Hey, Maliki Yaumiddin. Bukan Yaumiddin. Jadi di telinga dia dengar Yaumiddin. Settle. Itu peranan dia. Contoh yang pertama tu yang tidak dianggap membaca, ada dua cara. Ada dua cara yang tidak dianggap membaca. Pertama apa dia kata Iman Bajur? Dia membisikkan, tidak dianggap membaca. Jangan bisik tuan-tuan. Macam mana contoh membisik? Iaitu mengeluarkan suara yang tidak jelas makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara yang tidak jelas. Dia panggil suara bisikan, bukan bertutur, bukan mengucapkan perkataan. Tidak. Bertutur, telinga kita dengar huruf, boleh tulis. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Semua duk ni tuan-puan ni kedudukan position, apa ni kedudukan dia punya apa lantunan vokal dia semua sini. Ni. Tak approve. Yang kedua, contoh yang kedua tuan-puan, dua contoh ini tidak dianggap pertuturan di dalam salat. Wala yakfi tahriku lisanihi bighairi isma'in, yang disebut oleh Imam Bajur. Apa dia? Iaitu menggerakkan bibir tanpa ada suara. Tahriku lisani, menggerakkan lidah, menggerakkan bibir tanpa ada suara. Mana dia? Lagi teruk. Tadi boleh tahan lah, ada juga suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cakap pun tak macam tu tuan. Cakap bini kita. Bini kita panggil kita. Kita kata apa dia? Bercakap lah apa dia? Kita pun panggil bercakap, kita pun panggil kuap lah. Sebab apa? Itu tidak dinamakan bercakap. Jadi kesimpulan tuan-puan, dua yang di-reject, satu sahaja yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu lantunkan vokal kita, pastikan keluar huruf. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bincang topik baru bulan depan akan datang selepas Syawal tuan-puan, selepas Syawal, iaitu topik yang ketiga daripada 5 topik wajib
ataupun bacaan wajib di dalam sembahyang, iaitu membaca tahiyat akhir. InsyaAllah kita akan bincang diri tahiyat akhir ada 5, dan satu-satu huruf kita akan repair, mana yang perlu kita repair dan mana yang perlu kita upgrade. Mudah-mudahan kualiti sembahyang kita ini sentiasa ada anjakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah berikan pahala yang seoptimum yang mungkin dalam usaha untuk kita mengumpul pahala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.